Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pengurusi majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor, Yang Berhormat Puan Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, Yang Berhormat Saudara Adam Adli, Timbalan Menteri, saudara-saudara ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Deputi Jemputan, saudara-saudari belia yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sesungguhnya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita bersama-sama melangsungkan pelancaran Rakan Muda Nafas Baru. Rakan Muda come back for real. Saudara sekalian, saya merakamkan penghargaan di atas sudinya pihak Yang Berhormat Menteri Kementerian untuk menjemput saya bersama-sama hadir pada hari ini. Agak luar biasa juga sebagai seorang bekas menteri dalam tempoh dekat-dekat 2-3 dekad yang lalu, 29 tahun yang lalu, bersama-sama dengan menteri yang ada pada hari ini, Puan Hanayo. Saya datang daripada bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar, the so-called baby boomers, generasi selepas perang. Hari ini kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Hanayo, generasi X, dan kita punya sasaran ialah agaknya generasi Y, Z dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, saya kata agak luar biasa kerana saya dijemput kerana lebih kurang 4 bulan yang lalu saya diminta untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Hanayo untuk membincangkan tentang polisi program Rakan Muda. Dan kami berjumpa lebih kurang 4 bulan yang lalu, dan di situ Yang Berhormat Menteri minta saya supaya dapat sama-sama hadir. Dan I cannot say no to you, Yang Berhormat Menteri. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1994, Rakan Muda dilancarkan. Bermula dengan Kabinet Malaysia membuat keputusan bahawa kita perlu membuat sesuatu untuk berdepan dengan gejala sosial yang ada kepada masyarakat belia pada ketika tersebut. Memangnya masalah dadah sudah pun sekian lama, mungkin 10 tahun lebih awal melanda masyarakat belia kita. Tapi ada gejala-gejala yang baru, di antaranya lah apa yang dirujuk pada ketika tersebut, iaitu lepak dan what else? Bosia agaknya. Oleh yang demikian, saya mendapat arahan daripada Kabinet Malaysia untuk mengolah berdepan dengan masyarakat belia yang menghadapi suasana seperti saya sebutkan tadi. Saudara-saudara sekalian, oleh yang demikian, saya mengambil keputusan untuk memahami tentang suasana yang ada dalam masyarakat
belia pada masa tersebut. Oleh itu saya memperuntukkan agak panjang juga masanya, lebih kurang dekat 4, 5, 6 bulan untuk mendengar pandangan-pandangan daripada belia daripada semua sumber. Teringat saya mengambil keputusan untuk melawat dan menziarah satu pusat pemulihan dadah yang masih lagi ada di Bukit Tengku, dan saya berada di situ lebih kurang dekat 1 hari suntuk untuk memahami tentang masalah dadah dalam masyarakat muda, orang muda pada masa tersebut. Saya mendengar pandangan-pandangan daripada persatuan-persatuan belia, dan di antara yang saya dengar ialah saya jemput ketua-ketua pengawas sebagai contoh, the head prefects of Kuala Lumpur schools, untuk mendengar pandangan-pandangan daripada ketua-ketua pengawas di Pejabat Menteri Belia dan Sukan. Dan tak semena-mena satu tangan dapat situ, maka dia bersuara, I am a supporter of Ella. Itu generasi agaknya, generasi Y agaknya, generasi Z. Jadi saudara-saudara sekalian, saya lepas saya mendengar dekat 4, 5, 6 bulan pandangan-pandangan di kalangan anak-anak muda, maka dirumuskan pada masa tersebut bahawa what is being translated sebenarnya di kalangan anak muda ialah nilai dan amalan hidup yang dapat dilihat dalam gaya hidup mereka sendiri. Maka kita perlu sampai kepada anak muda ke tahap gaya hidup mereka. Oleh itu apabila Yang Berhormat Hanayo berkata bahawa platformnya ialah platform gaya hidup anak muda yang perlu kita bangunkan dan kita kembangkan berdasarkan kepada nilai-nilai yang positif, berdasarkan kepada talent dan juga minat mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, oleh yang demikian pendekatannya ialah pendekatan melalui gaya hidup, dan kita memberi pilihan gaya hidup yang berbagai seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, yang berbagai, sama ada dalam bentuk yang aktif, yang berbentuk budaya, yang berbentuk kemahiran, yang berbentuk alam, penghayatan alam dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, selepas 6 bulan saya membuat rumusan daripada kefahaman yang dapat dirumuskan pada masa tersebut. Maka tiba masanya untuk kita melancarkan. Maka pada masa tersebut kita mencari-cari sama ada motonya, logonya. Maka alhamdulillah daripada perbincangan di peringkat kementerian kita, pada mulanya kita dengan pelaksanaan apa yang dipanggil rakan sukan, di mana pada masa tersebut kementerian telah pun melancarkan kerjasama di antara syarikat swasta dengan pihak persatuan-persatuan sukan. Maka wujudlah satu persefahaman yang dibentuk dalam suasana rakan, maka kita rujuk sebagai rakan sukan. Selepas kita melihat kepelbagaian gaya hidup untuk anak muda, maka tidak sulit untuk kita
langsungkan penggunaan perkataan rakan kepada anak muda, iaitu rakan muda. Jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita tiba pada peringkat pelancarannya. Maka pada hari ini saya mengingatkan suasana-suasana yang dapat kita rasakan semasa pelancaran rakan muda di seluruh negara pada tahun 1994 dulu. Sebagai contoh, pelancaran apa yang dipanggil pada hari ini rakan muda cergas ialah rakan wajib diri. Rakan wajib diri dilancarkan di Dataran Merdeka. 5,000 pengamal wajib diri daripada pelbagai, sama ada dalam bentuk silat, wushu, aikido, judo dan sebagainya, berkumpul 5,000 di Padang Merdeka. Serentak dan sama untuk menunjukkan satu kegiatan yang boleh dibangunkan untuk membangunkan disiplin dan komitmen dan jati diri di kalangan anak muda. Disusuli dengan pelancaran di mana itu di Muar Datuk Seri. Kita lancarkan rakan sukan di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa tersebut Timbalan Perdana Menteri saya jemput untuk bersama-sama dengan kami di Muar melancarkan rakan sukan di mana di situ berhimpun 10,000 pengamal-pengamal sukan yang datangnya bukan saja daripada daerah, daripada mungkin daripada kampung sekalipun. Dan saya percaya Datuk Seri boleh mengingati mood yang dapat kita wujudkan. Dan seterusnya ialah satu suasana yang saya tak lupa apabila kita melancarkan rakan seni budaya. Kali ini dirujuk sebagai rakan muzik agaknya. Di Kuching, di mana kita mengumpulkan pengamal budaya yang berbagai di Sarawak, di Padang ribuan, dan dipenuhi di stadium dengan kehadiran seramai 30,000 bersama-sama untuk memeriahkan pelancaran rakan seni budaya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang telah dapat kami laksanakan di tahun 1994 untuk mengenal pasti platform rakan muda, satu gaya hidup dibangunkan untuk disampaikan, digarapkan kepada masyarakat belia supaya dapat memupuk jati diri sahsia dan juga identiti dan nilai-nilai yang kokoh di kalangan belia, di peringkat diri dan di peringkat masyarakat belia. Saudara-saudara sekalian, itulah sebenarnya rakan muda 1994 yang dilancarkan, dan hari ini diberi nafas yang baru. Seperti disebut oleh Yang Berhormat Puan Hanayo sebentar tadi, saya merakamkan penghargaan yang tidak terhingga di atas persetujuan pihak Menteri dan pihak Kerajaan Persekutuan, Kementerian Belia dan Sukan untuk mengenal semula rakan muda sebagai satu policy program untuk berdepan dengan masyarakat belia, sempena untuk kita membangunkan negara ini dengan kekuatannya daripada
belia Malaysia sendiri. Tanya Yang Berhormat Hanayo di atas rakan muda nafas baru and rakan muda coming back for real as well. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.